Pada tahun 1986 dulu, ada seorang lelaki ni yang sanggup bunuh 5 ahli keluarga angkat dia di sebuah rumah ladang. Pada awal tu dia kata yang bunuh diorang semua ni adalah adik angkat dia sebab dia ni ada masalah mental. Masa ni polis memang percaya dengan cakap dia sebab adik dia ni memang ada rekod kesihatan penyakit mental. So polis ni fikir adik dia telah bunuh kesemua ahli keluarga and then dia pun bunuh diri dia. Sementara kes ni masih lagi dalam siasatan, lelaki ni mula menjadi perhatian orang ramai disebabkan karakter dia yang macam agak pelik, sedih pun nampak macam drama sangat. Tapi kes ni sebenarnya ada plot twist dia tahu. Yang bunuh keluarga dia bukanlah adik angkat dia, tapi dia sendiri. Tapi apa yang dia buat, dia tunding, dia kata adik perempuan dia yang bunuh diorang semua, sedangkan dia yang buat dan adik dia pula adalah mangsa kepada dia. So kalau korang nak tahu macam mana full story kali ni, korang kena tengok video ni sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. Jeremy Bumble lahir di London dan dia ni anak luar nikah Dorothy dengan seorang sarjan tentera yang bernama Leslie Bryan. So kiranya dia ni dilahirkan hasil hubungan sulit mak dan ayah dia. Lepas dia lahir je, mak dan ayah dia telah serahkan Jeremy ini kepada keluarga angkat yang bernama Neville Bumble. Mak dan ayah kandung dia memang tak nak besarkan Jeremy sebab diorang ni pun tak kahwin. Lepas tu ayah dia pula adalah suami kepada orang lain. So nak tutup cerita punya pasal, Jeremy pun telah diserahkan kepada keluarga angkat semasa dia berusia 6 bulan. Ayah angkat dia ni memang orang kaya, bekas pilot. Lepas tu mak angkat dia ni pula bekerja sebagai petani. Jadi kiranya mak dan ayah dia ni bekerja sebagai petani lah. So diorang ni ada rumah ladang lah yang terletak di Essex, England. Walaupun diorang ni kaya cukup semuanya, tapi diorang tak direzekikan ada anak. So that's why lah diorang ni adopt anak angkat. Beberapa tahun selepas diorang adopt Jeremy, diorang pun adopt seorang lagi anak perempuan yang diberi nama sebagai Sheila. So diorang berdua ni pun membesarlah dalam jagaan keluarga Bumble sampailah diorang dewasa. Masa Jeremy remaja dulu, dia ni budak yang bermasalah dan pelik sikit tau, sebab dia ni menjalinkan hubungan cinta dengan orang lelaki dan juga orang perempuan. Family dia memang tak sukalah dengan apa yang Jeremy ni buat sebab keluarga Bumble ni sangat taat dengan ajaran agama Kristian. So apa yang Jeremy ni buat memang tak boleh diterima lah oleh keluarga dia. Sampailah pada tahun 1978, Jeremy pun telah dihantar oleh family dia ke Australia untuk ubah diri dia untuk jadi orang yang lagi baik. Tapi apa yang jadi dekat sini, dia bukan jadi budak baik, dia jadi lagi makin teruk. Dia mula terlibat dengan jenayah mencuri, menceroboh kedai barang kemas dan juga mencuri jam tangan. Pada masa ni jugalah dia mula menjinakkan diri dia dengan Dada dan tak lama lepas tu dia pun terbang balik ke England. Bila kat England ni, Jeremy pun mula bekerja kat ladang dengan family angkat dia. Dikatakan dia memang tak minat langsung dengan bisnes ladang ni, tapi dia terpaksa buat juga sebab dia nak duit. Masa ni ayah angkat dia bayar dekat dia sebanyak 170 pound sterling seminggu. Sebenarnya Jeremy ni nak uruskan bisnes ayah dia yang satu lagi, iaitu bisnes caravan, tapi ayah dia tak bagi. Ayah dia rasa yang anak dia ni belum layak lagi lah dan tak cukup ilmu nak uruskan bisnes yang satu tu. Si Jeremy ni pula memang tak suka kerja kat ladang sebab bagi dia macam low standard, tahu tak. Dah lah pada masa tu dia ni dah jadi seorang playboy yang mula ngurat perempuan sana sini, dan kawan-kawan perempuan dia ni semua tahu yang dia ni anak orang kaya, tapi dia orang tak tahu yang dia tu kerja kat ladang. So kalau dia uruskan bisnes caravan diorang, mestilah nampak macam ni dia berstyle, hebat sikit lah. Kan ni kerja kat ladang macam tak apa je kerja kat ladang lah, macam tu lah. Dikatakan Jeremy dengan parents dia memang tak berapa sebulu dan dia memang suka buat masalah lah. Dia pernah tak pelekeh mak angkat dia tu sebab mak angkat dia tu ajar dia agama. Dia juga cakap yang dia tak akan maafkan diorang ni sebabnya hantar dia pergi ke sekolah public. Dia ni demand juga tak sedar diri, anak pungut je sebenarnya. Masa ni si Sheila ni dah pun jadi seorang model dan dah ada kerjaya dia sendiri, dan dia pun telah menyewa sebuah rumah flat dekat London. So dia memang dah tinggal berasingan lah dengan parents angkat dia. Masa ni dia pun dah berkahwin dan dapat anak kembar lelaki. Tapi perkahwinan dia ni ada masalah. So disebabkan masalah dalam perkahwinan dia membuatkan Sheila ni depressed, and then dia telah disahkan ada penyakit skizo. Kalau korang nak tahu, Sheila ni pernah anggap yang dua anak dia tu bukan anak dia tapi adalah syaitan. So disebabkan Sheila ni ada masalah mental, lepas tu anak-anak dia tak terjaga, so Sheila ni pun tinggal balik dengan keluarga angkat dia di rumah ladang. Pada masa ni Jeremy dah tak tinggal dengan parents angkat dia, dia tinggal dengan girlfriend dia yang bernama Julie. Diorang tinggal dekat sebuah rumah yang telah disediakan oleh parents Julie, so diorang tak payah bayar sewa lah. Sampailah satu hari tu ada satu tragedi malang yang telah terjadi dekat farmhouse tadi. Pada 7 Ogos 1986, around pukul 3 pagi macam tu, Jeremy ni telah call polis dan beritahu ke semua ahli keluarga dia telah mati kena tembak. Family dia yang mati tu termasuklah mak dan ayah angkat dia, Sheila, dan juga anak-anak kembar Sheila yang berusia 6 tahun masa tu. Ayah dia telah dipukul dan ditembak sebanyak 8 kali, dan 4 daripada tembakan tu telah ditembak di bahagian kepala. Mak dia pula dijumpai telah mati ditembak di bilik tidur dan dia ditembak sebanyak 7 kali, dan salah satu biji mata mak dia pun juga telah ditembak. Darah mak angkat dia memang penuh dekat lantai dan kapet dan nampak macam ada kesan seretan, dan ini menunjukkan yang
Selepas mak dia ni kena tembak, mak dia ni sempatlah macam seret badan dia nak melarikan diri dia daripada si pembunuh tadi. Tapi semasa dia tengah berusaha melarikan diri, and then mak dia pun mati. So mak dan ayah angkat Jeremy ni mati dekat tingkat atas. Manakala Sheila pula mati dengan anak-anak dia dekat dalam bilik master room tingkat bawah. Anak-anak kembar dia ni ditembak semasa diorang ni tengah tidur, dan ada salah seorang anak dia tu tengah hisap jari tau. So bila Jeremy call polis, dia pun beritahu yang Sheila ni naik hantu dan dia tembak semua orang dalam rumah. Jadi Jeremy ni cerita yang dia dapat call daripada ayah angkat dia, dan ayah dia kata yang Sheila tengah gila sekarang ni dan dia ada pistol. Lepas tu Jeremy kata dia terdengar bunyi tembakan dan panggilan diorang pun telah terputus. Masa polis dengar statement ni, polis masih lagi boleh percaya dengan Jeremy tau. Sebab polis pun dapat rekod kesihatan Sheila ni memang menunjukkan yang dia ada penyakit mental, ada penyakit skizo. So polis percaya dia lah yang bunuh ke semua ahli keluarga ni, dan kemudian dia pun ambil nyawa dia sendiri. Selepas dari kejadian ni, sepupu Jeremy pun datanglah ke farmhouse diorang, dan dia telah terjumpa silencer untuk pistol. Kat silencer tu memang ada kesan darah Sheila, tapi polis rasa pelik sikit sebabnya silencer tadi tu telah dijumpai berada atas almari, dan kalau Sheila tembak diri dia tak mungkin boleh letak balik silencer tu atas almari. Lagi satu, kenapa dia nak kena letak balik silencer tu atas almari? Kenapa dia nak kena sorok? So betul ke Sheila yang buat ataupun ada orang lain yang buat? Dalam beberapa minggu selepas kejadian ni, Jeremy memang mendapat perhatian daripada orang ramai, media apa semua, sebab perangai dia tu tak macam orang berkabung, tak macam orang sedih. Walaupun dia cuba untuk nampak sedih dan menangis, tapi orang rasa benda tu nampak macam fake, macam dia buat-buat. Dia pernah call syarikat surat khabar The Sun nak jual gambar kakak dia yang tak pakai apa-apa. Yelah, kakak dia kan model, jadi dia nak jual gambar tu dekat diorang. Tapi syarikat surat khabar ni tolak, dan diorang telah keluarkan berita dan cerita yang lain pasal kenapa Jeremy nak kena jual gambar kakak dia tu dekat diorang. Diorang rasa offer Jeremy tu macam pelik, tahu tak? Tak lama kemudian girlfriend Jeremy ni beritahu dekat polis yang bunuh ahli keluarga dia adalah Jeremy, bukan Sheila. Dia bunuh keluarga angkat dia sebab dia nak harta diorang yang bernilai lebih daripada $500,000. Jadi bila orang ramai tahu pasal girlfriend si Jeremy ni confess dekat polis tu, diorang pun macam terfikirlah, oh patutlah masa diorang tengok majlis pengebumian dekat TV tu, diorang nampak Jeremy ni nampak macam tak sedih sangat. Kalau sedih pun nampak macam overacting. Ex-girlfriend dia ada beritahu dekat polis yang pada malam kejadian tu Jeremy ada call dia beberapa kali. Malam tu Jeremy call Julie dan dia kata it's tonight or never. Pukul 3 pagi pula dia call Julie sekali lagi dan dia kata ada sesuatu yang terjadi dekat rumah ladang dan dia tak boleh tidur. Ada yang kata kenapa girlfriend dia sanggup confess semua ni dekat polis sebab dia nak balas dendam sebab Jeremy ni dah putus dengan dia. So masa ni kes ni memang viral sangat dan orang pun mula throwback dengan gambar-gambar Jeremy. Orang kata macam ya ke dia ni sedih, macam tak je, macam berlakon je, semuanya macam tu lah. So akhirnya Jeremy pun kena tangkap, dibicarakan dan dia telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Sampailah ke hari ni Jeremy masih tak mengaku dia bersalah dan dia tetap kata yang dia tak buat semua tu, dia adalah mangsa. Dan pada tahun 2004 dia pernah filekan tuntutan hak ke atas harta mak ayah angkat dia, tapi tuntutan dia telah ditolak oleh mahkamah. So dia buat tuntutan tu, konon-kononnya dia kata dia adalah satu-satunya waris yang ada yang masih lagi hidup, so dia ada hak lah ke atas harta-harta keluarga angkat dia. Tapi ya, mahkamah tolak lah, macam yelah kau kat dalam penjara, kau punya motif bunuh diorang pun sebab nak harta diorang, and then kau berani pula filekan tuntutan nak harta diorang. So nampak macam okay, kita dah nampak sangat yang dia ni memang ada something fishy lah. Pada Mac 2021 dia pernah buat rayuan pembebasan, tapi rayuan dia telah ditolak dan sekarang ni dia masih lagi ada dekat dalam penjara. Kes ni sebenarnya memang sangat hot lah dekat England. Ada yang buat dokumentari, ada yang buat filem, sebab ada yang percaya Jeremy ni sebenarnya tak bersalah pun, dia cuma jadi mangsa keadaan je, dan yang buat ni adalah Sheila sebab dia memang ada penyakit mental. Jadi Nina nak tanya pula lah, korang ni side yang mana satu? Korang percaya Jeremy yang buat ataupun Sheila yang buat? Korang boleh komen dekat bawah, okay? So guys, Nina rasa sampai di sini sajalah perkongsian Nina tentang Jeremy yang telah membunuh ahli keluarga dia disebabkan harta. So Nina harap korang sukalah dengan perkongsian Nina, walaupun suara Nina macam tak berapa okey sangat, Nina minta maaf. Jadi ya, kalau korang suka dengan konten Nina hari ni, jangan lupa untuk like, komen dan share. Sampai kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.